Okey, untuk pengetahuan kamu, tajuk linear law, hukum linear merupakan satu tajuk yang penting. Okey, sebenarnya pelajar tak adalah masalah sangat dengan tajuk ni. Okey, tapi saya nak ingatkan kembali dan saya nak pastikan semua pelajar memang okey dengan tajuk ini. Okey, sebab tajuk ini memang tajuk yang mudah sekiranya kamu faham apa kehendak soalan. Okey, jadi okey, dekat sini saya. Okay, sebab tadi saya try nak guna OneNote tak boleh. Jadi saya dah masuk ke dalam Words. So, okay, sekarang nampak tak apa yang saya share? Nampak. Okay. So dekat sini yang penting kamu kena tahu dulu macam mana nak linearkan persamaan. Okay, macam mana dan kamu kena tahu sama ada persamaan itu dah linear ataupun belum. Okey, sebelum ni yang kamu tahu bila dia kata persamaan linear, dia mestilah berbentuk y equals to mx plus c. M is your gradient, c is your y-intercept, betul? Okey, so bermakna kamu tahu bila dia linear, dia punya persamaan ni dia mesti berkuasa satu. Itu yang kamu tahu untuk persamaan linear. Tetapi untuk tajuk ini, persamaan linear dia boleh jadi X-nya apa-apa juga kuasa. Okey, cuma kita nak tahu dia dah linear atau belum, kita akan tengok dekat kita punya unknown dekat situ. Contoh dekat sini you tengok, satu dia bagi AX kuasa 2, satu lagi BX. Bermakna kedua-duanya ada huruf X. Jadi ini bererti persamaan ini belum linear. Okey, jadi dekat sini saya nak tunjukkan bahawa setiap persamaan sebenarnya boleh dijadikan kepada dua bentuk linear. Okey, tapi peperiksaan SPM tak akan jadi macam tu. Dia mesti akan jadi satu je sebab dia dah guide kamu nak kena buat apa. Okey, yang pertama, saya akan jadikan saya punya C ialah A. Saya nak, kita kena tahu kita punya Y, kita punya X, kita punya M, kita punya C. Yang kedua pun sama. Jadi dekat sini saya akan jadikan Y tu. Y dia apa? X dia apa? M dia apa? Dan C dia apa? So, you tengok pada contoh yang pertama, saya akan tukarkan persamaan ini. Linear dia ialah, C saya ialah huruf B sekejap. C saya ialah B. Bila saya nak jadikan C saya B, maka apa yang saya perlu buat dekat persamaan adalah Y equals to AX squared plus BX. Saya nak jadikan C dia adalah B. So you divide by X. You bahagi X, you akan bahagi X. So you punya persamaan Y over X equals to AX plus B. So ini you punya linear. Ini bererti you punya C ialah B, you punya X ialah X. You punya M is your gradient. Gradient adalah yang duduk sama dengan X. So your gradient here is A. And you punya Y adalah Y per X. Ini satu bentuk persamaan. Satu lagi bentuk persamaan, saya nak jadikan C saya ialah huruf A. Saya kata C saya A. Jadi, apa yang saya buat? Persamaan kita Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX. Saya nak jadikan C saya A. Bermakna dekat A tak ada huruf X. Okey, sebab C-nya A. Bermakna dekat A tak ada X. Saya akan bahagi X kuasa 2. Saya bahagi X kuasa 2. Saya bahagi X kuasa 2. So, sini habis. Ini tinggal satu di bawah. Persamaan saya akan jadi Y per X kuasa 2 equals to A tambah B per X. Jadi, C saya ialah A. X saya, X kat bawah. Jadi, X saya ialah 1 per X. M saya ialah B dan C saya adalah Y per X kuasa 2. Ini yang saya masukkan. Satu persamaan boleh ada dua persamaan linear. Okey, di mana yang warna merah ni, warna purple ni, dia jadikan C dia huruf B. Maka saya akan hapuskan X pada B.
Satu lagi saya buat, saya kata C saya A. Maka saya hapuskan X pada A. So you divide by X kuasa 2. Okey. Ini yang saya maksudkan ada dua jawapan. Tapi peperiksaan SPM tak akan jadi macam ni. Mana boleh ada dua jawapan? Okey. So peperiksaan SPM biasa dia guide kamu. Macam mana cara dia guide? Biasanya kalau kertas satu dia ada graf. Atau dekat graf tu dia dah buat lah. Contohnya dekat graf tu sini Y per X. Sini adalah X. So kita guna warna merah. Warna purple. Kalau graf kita, paksi Y kita adalah Y per X kuasa 2. Kat sini 1 per X. So kita gunalah cara yang kedua. Kalau dia tak ada graf, dia akan sebut. Dia kata Y over X against X. Y over X squared against 1 over X. Macam tu. Dia akan bagi dalam ayat. Okey. Jadi dekat sini maksudnya dia boleh jadi dua. Tapi dalam peperiksaan SPM tak akanlah jadi macam tu. Cuma saya tunjukkan dekat sini. Okey, faham tak? Boleh? Boleh. Okey, saya bagi satu lagi contoh dekat sini sebab dia pecahan. Kamu kan allergic dengan pecahan. Okey, saya tunjuk yang pecahan. Okey, yang pecahan. So you decide dulu. Tapi ini peperiksaan SPM tak jadi macam ni tau. Ni saya cuma nak tunjuk bahawa dia boleh jadi dua. Y, M, X and your C. So contoh dekat sini saya nak jadikan C saya ialah huruf P. So apa saya nak buat dengan persamaan? Bahagi X. Yes, kita akan bahagi X. So Y over X, kita bahagi X, duduk sebelah. Equals to P, X, letak X dekat bawah. Tambah Q, X, letak X dekat bawah. Jadi persamaan kita Y over X squared equals to P plus Q over X squared. So your Y kita adalah Y per X kuasa 2. X kita 1 over X and your M is Q. Boleh? Okay. Okay. Satu lagi saya ubah soalan saya buat Y, okay, then X, your M and your C. C saya kata Q. So apa nak buat? C saya Q. Darabkan dengan X. Yes. So setiap persamaan kita darab X. Y over X equals to P X darab X plus Q over X darab X. Okey, ini pun darab X, sorry. Okey, so ini habis. Tinggal Y equals to P X kuasa 2 tambah Q. Dekat sini dah linear. Kenapa dah linear? Sebab huruf Q dah tak ada X. Yang ini kenapa dah linear? Sebab dah ada huruf P yang tak ada X. Jadi dekat sini bahawa you ingat linear dia tidak lagi Y equals to MX plus C. X dia boleh jadi apa-apa, Y dia boleh jadi apa-apa. So dekat sini your Y is Y, then your X is S squared, your M is P and your C is Q. Boleh? Okey tak? Okey. Okey. Cuba kita buat soalan nombor 3. Okey, saya nak cuba buat nombor 3. Dan kalau awak tengok dekat sini, sebenarnya untuk soalan ini dia dah bagi tahu. Y dia kena jadi Y set X. Soalan nombor 4 dia dah bagi tahu. Y dia jadi XY. X-nya jadi X. So awak kena susun dululah. Boleh tak? Okey, cuba buat. Nanti bagi jawapan. Okey, cuba buat. Nombor 3 dan 4. Ini sangat penting kamu tahu untuk kamu jawab soalan seterusnya.
Okey, boleh? Yang nombor 3 tu Ha. nombor 3 Y set Y. X Yes. sama dengan P Ya. tambah Ya. QX. Pandai. Orang lain dapat tak? Orang lain dapat? Baik. Dapat Okey, semua orang okey Okey, ada yang tak dapat? Kalau tak dapat bagi tahu. Okey? Ada yang tak dapat? Yang tak dapat tolong angkat tangan. Tak ada Okey, next. Kalau tak ada, kita teruskan yang seterusnya. Okey, jadi awak tengok, kita tengok yang pecahan. Dekat sini, you tengok soalan yang kelima. Contoh kelima. Dia kata Y dia jadi Y kuasa 2. Okey, cuba buat nombor 5. Nombor 5. Cikgu, Ya. tadi yang nombor 4 macam mana? Oh, ingat kat. Okey, nombor 4 Sekejap. Saya terskip Okey, nombor 4. You tengok soalan dia kata Y dia adalah XY. So, kita darablah X semua. Kan sebab dia nak XY, kita darab X semua. Jadi persamaan kita dapat YX. Okey, sama dengan set H tu bawa pindah sana. So dia tambah HK per X. Okey. Sorry. Okey, saya susun dulu. Lepas tu baru saya darab dengan X. Jadi saya dapat YX sama dengan X set H tambah HK X darab X. So habis, tak ada X-nya. Jadi HK je. Jadi Y kita adalah YX. X kita adalah X. Okey, maka M kita adalah set H. C kita adalah HK. Dia janji dekat C tu dah tak ada huruf X. Okey. Okey kan? Oh, okey, cikgu. Okey Syed ada tak Syed? Syed? Tak ada? Saya tak ada. Tak Belum ada? masuk. Okey. Okey, try soalan nombor 5. Okey, jap. Okey, boleh? Okey tak? Okey kot. Okey Okey. So dekat sini dia senang je. Yang mula-mula kita mesti susun dulu. So you dapat Y kuasa 2 per B sama dengan 1 tolak X tambah 3 per A. Kita tengok dia kata jadi Y kuasa 2. Bila dia jadi Y kuasa 2 maksudnya kita tak nak apa dekat sini. Kita tak nak B. So darablah semua dengan B. Maka jadilah Y kuasa 2 sama dengan 1 darab B, B. Tolak
X tambah 3 per A. Okey, kemudian dia kata dia nak B. So, B ada kat luar. Macam tu darab B. Jadi, kita nampak Y kita, dia dah bagi tahu Y kuasa 2. X kita adalah X tambah 3. Bermakna M kita negatif B per A. Dan C kita ialah B. Boleh? Okey ya? Boleh saya teruskan? Boleh cikgu. Boleh Okey. Okey, so kita tengok seterusnya kalau dia guna log. Okey, kita tengok kalau dia guna log. Kat sini ada 4 soalan guna log. Jadi awak tengok, ini yang pertama. Pun dah mudah. Dia dah bagi tahu dah. Y-nya kena jadi log Y. So kalau log, awak kena ingat hukum log. Bila log, sebelah kiri kita letak log. Log Y sama dengan, maka sebelah kanan pun kita letak log. Log HK kuasa 2X. So kita kena ingat, bila log, dia darab. Darab dia akan jadi apa? Jadi apa? Tambah. Ya, jadi tambah. So, kuasa kita bawa ke depan. Kuasa tu kita bawa ke depan, dia jadi 2X. Sebab 2X ni hanya untuk K. Ya? 2X ni hanya untuk K. So, di sini adalah log K. So, persamaan kita apa? Persamaan kita dah dapat di sini. Maka, Y kita log Y. X kita apa? Dia kata X kita ialah X. Bermakna M ambil semua yang dengan X. Bermakna M kita 2 log K. Dan C kita ialah log H. Boleh ya? So kat sini dia bahagi. Kalau bahagi dia akan jadi tolak. Ni samalah. Ni nampak? Ni darab. Darab dia akan jadi tambah. Cuba buat soalan nombor 6. Cuba buatkan dekat saya nombor 6. Okey dah? Dah cikgu. Okey Okey, jawapan apa ya Kal? Saya dapat log Y sama dengan log P tolak X tambah 1 log K. Okey, tolak apa? X tambah 1. Ya, X tambah 1 log K. Jadi, kita punya X adalah X tambah 1. So, dia punya gradient? Gradient apa? Gradient dia negatif log Yes, K. good. Yes, good. Dia punya gradient termasuk tanda negatif. Okey, log Y equals to log P minus X plus 1 log K. Jadi your X is X plus 1 means gradient
equals to negative log K. Ambil dengan tanda negatif. Okey, boleh? So, itu cara kamu linearkan. Maksudnya dia dah bagi dah. Okay? Dia dah bagi. Jadi sebenarnya dekat latihan kita mula-mula kita buat. Maksudnya dia boleh akan ada dua bentuk. Tapi sebenarnya bila soalan peperiksaan dia tak akan jadi dua bentuk. Sebab dia dah guide kamu nak buat apa. Okay? So, itu semua ni. Ni semua sama contoh. Jadi kita akan tengok. Sorry saya punya slide ni, saya punya word ni dia patah terbalik. Sebab tadi saya nak conteng pada PDF memang tak boleh. Dan saya try masuk dalam OneNote. OneNote bila line tak okey sangat sebab sekarang macam nak hujan. Jadi dia memang ganggu. So saya tak sempat nak edit. Jadi saya masuk dalam Word tapi dia beginilah bentuknya. Okey, so kita tengok ni kita akan bincang beberapa soalan kertas 1. Sekejap ya. Nombor 1 dia mana? Nombor 1 tak ada. Okey, tak apa. Okey, kita tengok. Okey, saya tak nak bagi yang susah dulu sebab nombor 2 tu agak susah. Kita tengok soalan nombor 3. Okey, ni saya dah share dekat korang modul ni sebenarnya modul Negeri Sabah. Okey, modul ni dia dah susun atau ikut topik dan dia ada tunjuk kat situ ramalan. Ramalan. Kenapa ramalan? Sebab soalan ini merupakan bentuk yang baru. Okey, bentuk yang baru. Jadi sebab kalau sebelum ni masa KBSM tajuk ni pun sama juga. Dia ada dalam kertas 1 dan kertas 2. Jadi sebenarnya untuk tajuk ni tak ada apa-apa perubahan pun. Di mana dekat kertas 1 ada soalan, kertas 2 pun ada soalan. Sebelum ni ada tajuk yang hanya ada dalam kertas 2, tak ada dalam kertas 1. Okey. So ini awak tengok soalan dia bagi kat sini. Okey, cumanya dalam modul ni semua dalam bahasa Melayu. Okey, awak tengok dia bagi SY, dia kata kat sini persamaan dia yang ini. Dengan keadaan P ialah pemalar, okey, apabila persamaan ini dia kata diungkapkan dalam bentuk linear. Okey, persamaannya jadi Y ini. Y sama dengan Y sama dengan, tapi kalau awak tengok Y itu huruf besar dan X itu huruf besar. Tambah Q per 2. Bermaksud itu belum dilinearkan. Soalan kata ungkapkan X dan Y dalam sebutan X dan atau Y. So apa yang perlu buat dekat sini? Okey, macam tadi saya kata dia tak linearkan lagi. Jadi cara dia dekat sini sebab kat soalan ni dia tak ada bagi tahu kamu nak jadi bentuk apa untuk Y dan X. Tetapi kamu tengok dia punya C. C dia kalau awak tengok dekat sini ialah Q per 2. C dia Q per 2 dan awak tengok kecerunan dia adalah P. Awak nampak? Kecerunan dia di sini adalah P. Okey, kecerunan dia adalah P. Okey, gradient dia P. So maksudnya persamaan kamu tadi X, okey, persamaan diberi X over Y equals to P over X plus 5X. Soalan kata jadikan awak punya 1, C-nya ialah Q per 2 dan M dia adalah P. So dekat sini kalau awak tengok your M, your gradient is P. So macam mana saya nak buat persamaan ini supaya gradient saya P? Apa saya nak buat? Darab X. Okey, kita darab X. Okey, 1. Awak kata darab X. Okey. Kat sini bermakna awak tengok gradient dia P dan satu lagi C awak adalah Q per 2. Jadi kita akan buat awak kata darab X. Maka kita darab X. Okey, kita darab semua X. Okey. Jadi bila kita darab X dekat situ, persamaan yang kita dapat adalah you akan jadi X kuasa 2 per Y sama dengan P tambah 5X kuasa 2. Okey, 5X kuasa 2. Jadi dekat sini kalau kamu tengok sebab dia nak kita ungkapkan dalam bentuk ni, jadi kat sini dia merupakan persamaan linear. Dah linear dah. Okey, ataupun dekat sini kamu bahagi X. You bahagi X pun dia dah jadi linear. Kan? Faham tak?
persamaan ini. Kalau kita bahagi X, maka you dapat X per Y sama dengan P per X kuasa 2 tambah 5X. Saya bahagi semua dengan X. Bila saya bagi X per Y bahagi X, you dapat 1 per Y sama dengan P per X kuasa 3 tambah 5. Okey, so di sini juga dikatakan dah menjadi linear. Okey, kenapa dah jadi linear? Sebab awak tengok ada satu yang tak ada X. Faham? Boleh? So, untuk soalan ini, dia jadikan Y awak adalah 1 per Y. So, dia guna yang sebelah sini. Okey, jadi tak ada masalah. Sebab soalan ni, kalau awak tengok, dia cuma bagi persamaan yang ini. Ini persamaan awak. Kemudian dia suruh jadi bentukkan linear. Tapi dia tak bagi tahu Y tu jadi apa, X tu tak jadi apa pun dia tak bagi tahu. Jadi maksudnya ada dua bentuk. Untuk soalan ni ada dua bentuk awak boleh gunakan. Jadi bila ada dua bentuk, maka untuk soalan bawah ni cari Q ni nanti akan ada dua jawapan lah. Kalau pelajar yang guna atas, okey tengok, pelajar yang guna atas dia akan dapat jawapan yang ini. Okey, dia kata suruh cari nilai Q. So, kalau awak tengok Q per 2 awak adalah kecerunan. C. Kan ini Q per 2 is your C. Dekat sini C kamu ialah 5. Maka Q kamu dapat 10. Tapi dekat sini kalau awak tengok soalan tanya Q. Okey, jadi kalau kita tengok Q kamu punya C. Jadi C kita P. Jadi saya akan buat Q per 2 sama dengan P. Okey, Q per 2 sama dengan P. So kita compare yang ini P kita apa? P kita adalah 5. Kan P kita adalah 5. So you masukkan Q sama dengan P kita 5, 2 dan 5, you dapat juga 10. Nampak? So dia ada dua bentuk. Siapa buat yang atas, terus dia dapat Q10. Siapa buat yang bawah, you still dapat juga Q10. Ini yang dikatakan soalan dia. Nampak? Sebab saya dah katakan soalan yang tak pernah dikeluarkan sebab dia menjadi dua bentuk persamaan. So dua-dua ni boleh diterima. Satu dia akan jadi linear yang atas, satu lagi bentuk linear yang di bawah ni. Faham? Faham tak? Okey tak? Okey. Jadi jangan risau. You nak tahu dia dah linear ke belum, you tengok. Oh, kat sini tak ada X. Oh, kat sini tak ada X. So dia dah linear lah. So dia bukan lagi tengok huruf X. Huruf X dia boleh jadi macam-macam. Okey? Boleh jadi cert, boleh jadi X kuasa 2, boleh jadi X kuasa 3 semua. Okey, next. Tengok soalan yang ini. Soalan ini kalau awak tengok, dia kata persamaan dia Y sama dengan negatif 3X kuasa 2 tambah 5. Ini persamaan yang pertama. Linearnya akan jadi sebelah. Okey, you tengok huruf Y dia Y besar. Huruf X dia juga X besar. Ini soalan bila ni? Soalan 2006. Jadi huruf X dan huruf Y ini menunjukkan dia tak bagi tahu pun. Y nak jadi apa, X nak jadi apa. Ikutlah awak jadi apa. Tapi tak boleh sebarang ikut. Kita ada satu sebenarnya panduan dekat sini. Apakah panduan untuk linear dekat sini? Dekat graf sebelah kanan ni, sebenarnya linearnya yang mana? Awak nak jadikan linear tu, awak tengok dekat nilai apa? C. C-nya jadi berapa? Negatif 3. Negatif 3. So, apa nak buat dengan persamaan ini? Bahagi X kuasa 2. Bahagi X kuasa 2. Kita tengok Y per X kuasa 2 sama dengan negatif 3X kuasa 2 bahagi X kuasa 2 tambah 5 per X kuasa 2. Yes. Nampak? Kita dapat C3. Jadi soalan kat sini kita dapat jawapannya ialah, maka jawapan kita Y per X kuasa 2 sama dengan negatif 3 tambah 5 per X kuasa 2. Soalan nak dia dalam sebutan yang ini. So, selesai. Inilah jawapan kamu. So, dekat sini membuktikan bahawa X dan Y bukanlah awak punya panduan utama.
tengok. Kadang-kadang dia tengok C, kadang-kadang dia tengok pada gradient. Kenapa kita tak boleh jadikan Y dan X sebagai panduan? You tengok Y dia guna huruf besar, X dia huruf besar. Takkan awak tukar je huruf kecil kepada huruf besar. So maksudnya dekat sini dia tak tahu apa benda nilai. Ikut awak yang buat. Cuma panduan kita pada nilai C. Clear? Boleh? Boleh kot. Okey, orang lain? Semua okey settle? Boleh saya teruskan? Okey, ada soalan? Kalau ada soalan, angkat tangan. Ataupun siapa yang tengah nak memaham balik, angkat tangan. Kalau tak, saya teruskan. Boleh ya? Okey, next. Tajuk ni memang tak susah sangat pun. Okey, you tengok yang sini. Ni you tengok. So, dekat sini, saya nak tengok apa yang kamu buat untuk persamaan ini. Dia bagi yang ini. So, ini you punya linear. Apa nak kena buat? Okay, cuba buat. Saya nak jawapan. Jawapan dia P dapat 10, Q dapat 14. Cuba buat. Dapat tak? Okey. Okey, settle? Belum? Okey, ya. Angkat tangan. Kenapa? Tak okey? Okey. Tak, yang angkat tangan tu? Okey tak? Tak dapat. Oh, tak dapat. Okey. Okey, tengok soalan nombor 5. Okey, awak tengok. Dia punya persamaan yang ini. Okey. Y kuasa 2 sama dengan 20 X tolak 2X kuasa 2. Dia kata, okey azan. Saya buat, awak tengok Allah.
Okey ya, awak tengok persamaan yang saya bulatkan dekat atas ni tadi. Okey, itu persamaan yang asal. Yang ini. Okey, so panduan kita jadi y kuasa 2 per x. Jadi bermaksud saya akan bahagi dengan x untuk semuanya. Jadi saya pun bahagi x semua. So ini saya dapat. Saya dah cakap tadi. Untuk tajuk ini x tidak semestinya x. So untuk titik 3Q, koordinat 3Q, ini sebenarnya koordinat dia x, y kuasa 2 per x. So gantikan je lah dalam persamaan. 3Q masuk dalam persamaan, dapatlah. Dan P kosong dapat persamaan yang ini, dapat. Okey? Okey? Faham? Faham cikgu. Okey. Okey, one more. Tengok yang ini pula. Cuba tengok yang ini. Kena laju sikit lah. Dah tunjuk tadi kan? Ni sepatutnya lagi laju. Boleh kan? Ada masuk. Okey, dah. Dapat? Dapat tak jawapannya H3, K4? Siapa tak dapat angkat tangan? Semua okey eh? Sekejap saya nak tengok berapa orang ada dalam ni. Okey.
Okey. Okey, Elisa. Elisa okey? Serina? Nasuha? Okey tak? Tak okey bagi tahu Okey tak? Okey Okey. So dapat tak jawapan H3 K4? Dah dapat ke belum? Dapat. Dapat Okey, ada tak yang tak dapat? Kalau ada yang tak dapat angkat tangan saya nak terang. Kalau tak saya teruskan. Tak ada Okey. Kita tengok yang ini. Nampak? Macam complicated sedikit kan persamaan dia. Tapi sebenarnya okey je. So awak tengok dekat sini. Kan dia kata apa? Dia bagi persamaan yang ini. Okey, ini persamaan yang atas. Okey, jadi persamaan ini apa yang dia buat? Dia jadikan dia X, Y. So apa kita nak buat? Darab X. Darab X. Lagi? Kalau darab X dia jadi 3X. Bahagi 3. Yes. Bermaksud persamaan dia 3Y equals to P tolak 1X tambah 12 per X. Semua ni kita darabkan dengan X bahagi dengan 3. So ini darab. You dapat X, Y. Sama dengan P tolak 1. Okey, X kuasa 2 per 3. Okey, tambah dengan 12 per X darab X per 3. Sini jadi 4. Macam tu. Boleh? So, sekarang awak tengok dah settle. Soalan tanya apa dekat sini? Okey, soalan tanya nilai P dengan T. Paling senang awak nak cari nilai apa dulu? Nilai apa paling senang? T. T tu adalah Y-intercept. Y-intercept kita berapa dekat persamaan? 4. So buatlah 6T sama dengan 4. T-nya 2 per 3. Settle. Dah tahu T? Awak tahu dah T? Jadi awak punya persamaan awak tahulah. Kan C kita kat sini 4. Ini yang 4 dia kan? Lepas tu soalan tanya P. P tu apa? P tu apa dia? Dia punya apa? Gradient. Yes, dia punya gradient. Macam mana awak nak dapat gradient? Awak tengok dekat sini. Dia dah bagi dah gradient dia adalah negatif 2. Okey, jadi apa nak buat ni? Masukkan. Kat sini gradient kita berapa? Dekat persamaan ni. Apa gradient kita? P tolak 1/3. Yes, good. Your gradient is P minus 1/3. Given your gradient is negative 2. Selesaikan. Dapatlah nilai P. Boleh? Okey okey. Yang senyap ni, yang tak ada suara ni okey tak? Ke terror dah tajuk ni? Okey, sebab kita pun buat ulang kaji kan. Nak ingatkan balik. Okey, so yang ini pun saya rasa insyaAllah awak tak ada masalah. Okey, awak tahu tak nak tekan kalkulator untuk tajuk ini? Tahu Tahu tak? Tahu, tak ingat. Tak ingat. Bukan tak tahu, tak ingat. Dia lain, tak tahu lain, tak ingat lain. Okey, sekarang saya nak awak buat nombor 9 dulu. Cuba buat sendiri nombor 9. Kakak guna kalkulator tak? Nyap. Apa dia? Memang Umi order.
Okey, kalau dah bagi tahu. Okey, dapat dah? Belum? Okey tak? Tak tahu macam mana nak Okey. mulakan. Okey, lain sama. Lain pun tak okey juga. Kita tengok Cikgu, Ya, ya. saya kurang faham sikit sebab saya masuk lewat sikit tadi. Cikgu. Okey, siapa ni? Adam, cikgu. Oh, Adam. Oh, nama baru ni. Okey, tengok So, awak tengok ini tajuk hukum linear. Okey, tingkatan 4 kan. Jadi, sebenarnya macam saya bagi tahu awal-awal tadi, tajuk ni sebenarnya persamaan dia boleh jadi dua bentuk. Okey. Jadi dekat sini kalau awak tengok persamaan dia nak P dengan Q. Jadi, persamaan asal yang ini. Okey, iaitu Y per X sama dengan PX kuasa 2 tolak QX. Okey, dia bagi dekat sini huruf Y besar. Bermaksud itu bukan awak punya panduan. Bermakna panduan kita adalah ini, iaitu X. Okey, X. Jadi persamaan kita Y per X sama dengan PX kuasa 2 tolak QX. Jadi, dia kata paksi X-nya kena jadi X. Bila paksi X kena jadi X, so dekat sini awak tengok dekat sini P ada X kuasa 2, Q pun ada X kuasa 2. Bermakna persamaan ini yang saya bulatkan ni belum linear. Jadi untuk memenuhi persamaan graf yang pertama, saya akan bahagi dengan X. Saya bahagi X, saya bahagi X ataupun kat sini sama juga darab dengan 1 per X. Jadi persamaan saya dapat Y per X kuasa 2 sama dengan PX tolak Q. Ini linear kita. Jadi dekat sini maksudnya pandu... Sebab nak bagi X. Apa dia? Sebab nak bagi X tu duduk sebelahnya, cikgu. Satu belahnya, cikgu. Dia sebab salah satu ni mesti ada X. Tak nak ada X kuasa 2, tak nak ada X kuasa 3. Sebab kalau ikut persamaan ini, yang satu ada X, yang satu ada X kuasa 2. Saya nak salah satu ni ada X. Jadi saya bahagi X. Bila saya bahagi X, Q punya X akan hilang. P punya X akan berkurangan. Maka dapatlah X yang seperti dia minta. Faham? Faham, cikgu. Okey. Bermakna dekat sini apakah C kamu? Sebab awak tengok panduan kita, C kita ialah negatif 6K. So dekat yang persamaan kita dah buat ni, C kita apa? Q, cikgu. Yes. So C kita dekat sini, okey, C kita ialah negatif Q. Dan persamaan dekat graf kita ada 6K. Bermakna Q kita ialah 6K. Okey, tak selesai lagi. Biarkan. Sebab soalan nak
P dalam sebutan Q. Kita ada Q dalam sebutan K. Tak selesai lagi, kita tengok graf yang sebelah. Masih menggunakan persamaan kita yang sama, iaitu Y sama dengan PX kuasa 2 tolak QX. Kali ini, panduan kita bukan X sebab X tu huruf besar. So, panduan kita adalah Y per X kuasa 3. Jadi, apa kita kena buat dengan persamaan ini? Apa nak buat? Bahagi X kuasa Ya. 2. Bagi X kuasa 2? Ni apa nama tu cikgu? Bahagi dengan berapa? Bagi X. Okey, sebab Je. okey, dia kata awak tengok situ kan, dia nak jadikan kepada sorry kat sini tadi dia kuasa 2 ke kuasa 3 soalan dia. Kuasa 2 Okey, jap ada orang. Okey dah. Okey, dia kuasa 2. Jap. Sini kuasa 2, mana boleh jadi kuasa 3? Kalau kuasa 3 dia tak jadi. Okey, tak apa awak tengok Bermakna dekat sini ni ke Y kan? Jadi Y saya, okey soalan saya Y per X. Patutlah. Okey, patutlah kakak ni jawab bahagi dengan X kuasa 2 sebab dia Y per X. Yes, kita bahagi dengan X kuasa 2 sebab kita ada Y per X. Tapi saya nak jadikan Y per X kuasa 3. So, saya bahagi dengan X kuasa 2. Saya bahagi X kuasa 2. Saya bahagi X kuasa 2. Jadi, dekat sini kalau awak tengok persamaan saya akan jadi Y per X kuasa 3 sama dengan pap habis. Iaitu P tolak ini tinggal 1. Q per X. Okey. Boleh? Okey, cikgu. Okey. Boleh. So, sekarang panduan kita dekat sini apa yang kita ada? Dekat graf ni. Yang intercept Y. Yes. Ya, intercept Y. Intercept Y kita apa dekat sini? Saya tak nampak. K tambah 3. Okey. Okey. Dekat graf apa intercept Y kita? Dekat graf pula. Dekat persamaan. Intercept Y kita Q over N. No. Q over X. No. Intercept mesti tak ada X. X. Yang P tu. Ya, P. Ingat, your Y-intercept tak ada X. So, kat sini P sama dengan K tambah 3. Soalan nak P in term of Q. P in term of Q maksudnya K saya ubah. Jadi, K saya ialah P tolak 3. So, saya masuk dekat sini. Maka, saya dapat Q equals to 6K. Apa 6K? K saya ialah P tolak 3. So, Q equals to 6P tolak 18. Soalan nak P, 6P sama dengan Q tambah 18. Maka, P kita ialah Q tambah 18 bahagi 6. So, dapatlah jawapan dia Q per 6 tambah 3. Faham? Boleh? Dia berkait. Boleh. Apa dia? Boleh, cikgu. Boleh Okey, orang lain okey? Nampak soalan ni cantik. Jadi dia satu persamaan awak kena tengok dua graf yang berbeza. So, last kali kat sini yang seelok-eloknya awak buatlah. Okey, sekejap seelok-eloknya awak jangan buat macam ni jangan buat macam ni. You buat P equals to Q over 6 plus 3. Mesti buat macam ni. Sebab dia nak P in term of Q. So, you mesti tulis P sama dengan. Sebab dia nak P dalam sebutan Q. Okey. Okey boleh saya teruskan? Ini soalan bila? 2019. Baru je. Sebab ni soalan ni cantik ni. Sebab dia ada dua graf ni. Budak keliru. Yang biasa dia guna satu graf je. Jadi dia nampak, dia akan tengok, jadi persamaan apa? Kat sini dia bagi dua graf. Okey. You tengok dekat sini tak ada graf. Kali ni tak ada graf. Saya dah kata tadi, kalau dia tak ada graf, dia akan sebut dekat sini. Dia kata paksi mencancang iaitu Y awak. Y awak jadi Y, 1 over Y.
So you tengok persamaan given is X minus P Y equals to Q X Y. Saya nak jadi 1 per Y. Okey, saya nak awak cuba buat dulu. Tolong linearkan persamaan ini. Cuba. Dia kalau kertas 1 ni okey, awak kertas 2 dia laju sikit. Okey tak? Okey. Cikgu, Ya. kalau disuruh terangkan bagaimana P dan Q dapat diperolehi, nak buat apa? Awak buat je. Maksudnya awak tulis kat situ. Awak kata apa yang awak buat. Contohnya dia kata divide by P ke X ke. Apa yang awak buat tu tuliskan je lah. Sebab kalau ikutkan soalan macam awak punya ni KBSM ni KSSM ni, kalau ikutkan untuk yang sekarang ni dia banyak pada dia akan tanya why. Kenapa? Bagi alasan kan. Jadi dia macam ada solution kat bawah tu tak semestinya pengiraan. Jadi awak tulis je lah. Faham? Jadi apa yang awak buat? Awak bagi X ke, bagi Y ke? Boleh? Okay? Okey, contoh dekat sini kan. Kan kat sini dia kata X dan Y dihubungkan tu persamaannya dengan keadaan P dan Q. Jika dia kata Y kita jadi 1 per Y. Y kita jadi 1 per Y. So yang kita dapat dekat sini, kita tengok kan. Awak semua Y dekat atas. Tak ada Y kat bawah. Okey. So saya kata contoh saya bahagi dengan Y. Saya bahagi Y. So persamaan saya jadi X per Y sama dengan tolak PY per Y ialah P. Betul? Sama dengan QX. Ini yang saya dapat. Jadi, X per Y sama dengan QX tambah P. Saya nak 1 per Y. So, saya bahagi X pula. Saya bahagi X, saya bahagi X. Bermakna saya dapat 1 per Y sama dengan Q tambah P per X. Macam tu. Jadi dekat sini, kalau awak tengok apa yang kita buat, kita akan kata kita bahagi dengan Y. Kan? Bagi Y dan you bahagikan dengan X. Dan awak, maksudnya apa yang awak buat ni pun sebenarnya jalan pengiraan. Kalau awak tak nak tulis pun tak apa. Jadi dia dah bagi tahu, dah tunjuk step dia dekat sini. Okay? Sebab dia nak awak tunjukkan step sebenarnya. So awak dapatlah. Ni lah ada persamaan dia. Faham? Dapat tak? Semua orang dapat tak ni? Dapat tak? Maksudnya kita darab X bahagi Y. So dekat sini you apa yang kamu buat ialah you darab X bahagi Y. Darab X bahagi X.
Bahagi X, Y. Bahagi X, Oh, Y. bahagi XY. Okey. Kita bahagikan semua dengan XY. Tapi kadang-kadang kan kita tak nampak tau. Sebab tu saya buat satu-satu. Mula-mula saya bahagi Y. Kenapa saya bahagi Y? Saya nakkan Y tu duduk kat bawah. Sebab soalan dia nak 1 per Y. Saya bahagi Y. Saya dah nampak dah. Oh okey, Y dah dekat bawah. Tapi apa kacau? X kat atas. So saya bagi X. So sebenarnya kalau kamu dah nampak awal-awal, you terus saja darab dengan 1 per XY pun boleh. Tu kalau nampak terus lah. Tapi kadang-kadang kita tak nampak kan. Kita buat satu-satu kan. Macam tu. Boleh? Okey tak? Boleh saya Okey, terus? cikgu. Okey, saya teruskan Okey, tak ada soalan. Okey, yang ni pun sama. Okey, yang ni pun samalah. Okey, awak kena susun persamaan dia. Yang ini kan, dia P per Y. Kita tengok paksi Y kita 1 per Y. So, kita bahagi P. Dah dapat dah. Okey, saya buat laju sikit yang ni. You tengok dia P per Y sama dengan 1 tolak Q per X kuasa 2. So, saya bahagi P. Saya bahagi P, saya bahagi P. So, saya dapat 1 per Y sama dengan 1 per P tolak Q per X kuasa 2 P. Macam tu. Okey. Jadi, kalau awak tengok dekat sini, ada orang baru masuk. Ke dia terkeluar masuk? Okey, jadi awak tengok 1 per Y. 1 per Y is your Y. X kamu adalah 1 per X kuasa 2. Oh, sorry kat sana kuasa 2. Okey. 1 per X kuasa 2 bermakna paling senang is your C. C kamu ialah 1 per P and your M ambil semua yang dengan X. Negatif Q per P. Macam tu. Faham? Boleh? Okey? Okey tak? Boleh, cikgu. Okey. Jadi C kita kat sini 2. Selesai. Dapatlah P. Dapat P boleh cari M. Boleh saya tinggalkan? Saya nak teruskan seterusnya, okey? Boleh? Boleh. Okey. Terus kita tengok. Yang ni pun masih sama. Okey. Sama je yang ni. Awak substitute nilai. Cuma kat sini kalau awak tengok, dia ada 2 huruf tau. So, you kena guna simultaneous. Okay, gunakan persamaan serentak. So, first step, you linearkan dulu persamaan. So, you dapat sini Y equals to PX kuasa 2 plus QX. Dia nak jadikan Y over X, you divide by X, bagi X, bagi X. You dapat Y per X sama dengan PX tambah Q. So, kamu kena ingat, 29 bukan lagi XY. Tapi 2 ni untuk X, 9 adalah Y per X. 6 ni untuk X, 1 ni adalah nilai Y per X. Faham? Jangan awak ingat Y, jangan awak ingat dia jadi 1 per 6. Tak mau. Faham tak? Boleh? Faham. Hati-hati. Sebab ramai pelajar kat sini dia silap dia macam tu lah. Ni dia katakan Y per X dia buat 6 per 1. Lepas tu ni 9 per 2. Tak boleh lah. Y per X 9. Y per X nya 1. Gantikan saja dan you substitute lah. You gunakan ni sebab itu adalah simultaneous. Okey. Saya nak cari Q tadi. Ya, cari Q tadi. Mana yang ni? Saya nak cari Q. Okey, Q. Jadi, dia kan saya kata kamu gunakan simultaneous equation. 1 you substitute 2, 9. Jadi maksudnya Y over X 9 equals to P darab 2 tambah Q. Okey, so you dapat 9 equals to 2P tambah Q. Ini satu persamaan. Satu lagi you gunakan nilai 6, 1. Jadi Y over X kamu adalah 1 sama dengan P. Okey, then PX. X kita adalah 6 tambah Q. So you dapat Q kat sini 6P sama dengan 1. Gunakan persamaan serentak simultaneous equation. So you tengok Q dengan Q sama, you boleh tolak. Ingat tak? Boleh? Okey. Okey, boleh. Jadi kat situ. So kadang-kadang kita substitute boleh dapat jawapan terus. Tapi dekat sini kita tak boleh dapat jawapan terus sebab dekat satu equation ni you have two unknown. Iaitu P and Q. Jadi you tak boleh nak selesaikan terus. So kita kena main peranan pada satu persamaan lagi. So you have 2 equation and 2 unknown. Maka kamu gunakan simultaneous equation. Okay, next.
Okay, number 13. Try buat number 13. Korang semua guna kalkulator Casio hitam ataupun ada yang pakai putih? Putih. Putih Okay, okay. Sekejap saya ambil kalkulator. Cikgu. Cikgu nak tanya boleh? Boleh. Kan dia cakap R ialah pemalar, cikgu. Malah tu maksudnya apa-apa nilai je. Okay, teruskan. Oh, dia kira macam variable. So dia Yes. macam Y equals to MX plus C, dia akan kemungkinan besar jadi MX ke, cikgu? Okay, kat sini maksudnya sekarang awak nampak tak apakah awak nak refer apa panduan awak sekarang? Kita kena tengok dekat mana dia? Kat pasi X, pasi Y kan? Nampak? So apa kamu kena apa nak kena buat dekat sini persamaan dia? Persamaan asal Y equals to X plus R over X squared. So apa kita nak kena buat? Pindahkan X sebelah sana, cikgu, supaya Ya. dia Y. Yes. Kan? Y tolak X sama dengan R per X kuasa 2 dah settle. Kan? Oh, Bermakna C kita berapa kat sini? C kita ialah yang Y tu, cikgu. Dekat persamaan ni C kita apa? C kita A. Kosong. Kosong. Okay. Sebab dia lalu dekat origin point. Oh. Okay. Cikgu, kenapa Yang R R yang Okay, sekejap. Ya bang, teruskan apa dia bang? Yang R over X kuasa 2, yang MX tu, cikgu. Yes. Bermakna X kita apa? No. X kita apa? Tengok dekat graf. X kita. X kita yang 1 over X 1 over 2. 1 over X squared, betul? Betul, cikgu. So your M? M kita apa? 1. No. Apa dia? Tengok dekat yang saya petakkan tu. M kita apa? Saya dah kata M duduk dengan X. So X kamu adalah 1 over X squared. So your M? R. Kan? Okay. Kan dia macam ni sebenarnya. Kalau saya buat macam ni awak nampak lah. Bila saya buat R per X kuasa 2. Aduh, tak nampak dah. Ini ada 1. Macam tu. So M. Kan? Okay. Nampak tu lah bentuk soalan. Kan? Kalau tak kau pening. Apa ni? M tak ada. C tak ada. Semua kau kata tak ada. Kan? Okay. Jadi M kita ialah R. Okay kakak. Kakak nak tanya apa tadi? Dah faham. Dah faham dah. Okay. So sekarang jawab soalan tu. Tengok.
Okey, dah dapat? Cikgu, Ya, tak dapat lah. kita dapat. Okey. Alamak. Okey, so awak tengok dekat sini. Okey, bila ni tadi kata tak dapat, so kita tengok First, kamu nampak you punya gradient. Ya, kita tahu sebab dia nak ungkapkan H dalam sebutan P dan R. So, gradient kamu adalah R. Jadi, gradient adalah 5P. Satu lagi adalah origin point, 0, 0. 5P tolak 0. Bahagi H per 2 tolak 0. Sama dengan gradient. Gradient is R. So, selesaikan 5P equals to HR per 2. Soalan nak H in term of P and R. So, H. So, you bawa sana. You akan jadi dekat sini akan dapat KHR sama dengan 10P. Okey, dia nak H. So, HR equals to 10P. H equals to 10P per R. Okey. Okey. Kenapa 5P tu cikgu cakap grade? Kenapa? Oh, okey. Okey. Formula M1 minus M2. Y1 minus Y2. Cara kecerunan kan? Okey tak? Okey. Okey, orang lain? Oh, sebab tu lah cikgu. Sebab dia satu lagi point kat origin. Okey, cikgu. Ya, betul. Satu lagi point dekat origin point. Jadi awak nampak dekat sini. Walaupun dekat graf ni kita tak nampak pun satu lagi dekat origin point. Tapi sebab kita tahu your C is 0. C-nya tak ada. Bila C 0, maksudnya y-intercept dia kosong. Bila y-intercept kosong, dia lalu titik kosong-kosong lah. Okey? Okey. Okey. So, itu bentuk-bentuk kertas satu. Kita, ni semua sama ni. Kamu buatlah. Kamu tak payah print banyak sebenarnya modul tu untuk yang hari macam hari sebenarnya saya target kalau maksudnya hari ni kita habis tajuk ni, minggu depan kita masuk tajuk koordinat. Okey, untuk hari Ahad. Jadi boleh recall balik. Jadi awak buatlah soalan-soalan yang ada ni. Kan? Macam ni awak tengok dia punya persamaan yang ini y tolak k per y sama dengan ini sama dengan y equals to k over x over 5x. Jadi apa yang dia nak, dia jadi log y. Tukarlah dia jadi log y. Kalau jadi log y, so awak tahu kat sini dia punya panduan adalah you punya c. You punya c ialah negatif 2 macam tu. Faham? Boleh Boleh saya pergi dekat kertas 2 Kertas 2 kita nak buat graf. Okey, kita pergi kertas 2 pergi kat buat graf. So kalau awak tengok dekat sini, okey, sekejap ya. Okey, ni semualah sama kalau awak tengok ni bukan linear. Okey, persamaan dia y kuasa 2 sama dengan ini. Jadi maksudnya dekat sini kalau untuk soalan bentuk macam ni, dia kata nak A dengan B, persamaan asal adalah y kuasa 2. Jadi AX tambah B. Tapi dia terbalik tau. Tadi kalau kita dapat persamaan tu bukan linear, kita tukar kepada linear. Tapi soalan ini dia bagi linear. Tukar kepada bukan linear. Kenapa bukan linear? Sebab ni curve ni. Jadi kat sini y kuasa 2, kat sini y. So kita bahagi dengan y. Kita bahagi y. Kita bahagi y. Macam itulah maksudnya. So awak akan berpandukan ini y kuasa 2 jadikan y. Okay. Jadi awak akan dapat bentuk persamaan kat sini habis. Ini dapat y sama dengan A X per Y tambah B per Y. Lepas tu awak substitute nilai. Okay, kalau untuk soalan ini 11 ni X. Yang ini Y. Sebab dia bagi sini X, sini Y dan dia huruf kecil. Kalau huruf besar maksudnya dia tu bukan paksi XY lah. Dia maksudnya kamu kena ubah dia. Tapi sebab yang ini dia dah huruf kecil. Bila huruf kecil tu maksudnya dia koordinat macam ni kan. Ini huruf kecil. Kalau dia buat sini X, sini Y, maksudnya kamu kena buat sesuatu supaya dapat apakah X, apakah Y. Macam tu. Okay, huruf besar, huruf kecil dia. Bukan setakat tukar huruf besar kepada huruf kecil saja.
Okey, saya nak tunjuk kertas 2. Okey, sekejap Kertas 2 10 markah. Okey, dan biasanya pelajar akan skor dekat sini, dia cuma akan tersilap dekat soalan terakhir biasanya. Dan untuk pengetahuan kamu, soalan tahun lepas agak mengelirukan sebab soalan tahun lepas, okey, kalau kamu ingat, tajuk ni cikgu kamu ajar, awak akan cantumkan seberapa banyak titik yang boleh. Biasanya dia ada 5 atau 6 titik. Kalau dia ada 5 atau 6 titik, biasanya minimum akan ada 3 titik yang kena. Kalau 6 dia ada 4 titik yang kena. 2 lagi tak kena, mungkin satu dekat ini garisan atas dia, satu lagi di bawah garisan. Ataupun satu lagi berada di ni macam ni. So 1, 2, 3, 4. Kemudian mungkin ada 2 tak kena. Tapi mungkin kat bawah, dua-dua tu kat bawah tapi sangat hampir dengan garis awak punya line tu. Okey, ini yang yang diajarlah. Maksudnya kita akan sentuh seberapa banyak titik yang boleh. Tapi tahun lepas soalan keluar, titik yang kena tu lebih sikit berbanding dengan titik yang tak kena. Tapi sebab memang dia orang kalau gerakkan macam mana pun memang tak boleh. You akan tetap dapat titik yang kena tu tak banyak. Tahun lepas dia banyak titik yang tak kena. Okey, tapi sebenarnya kalau kamu tekan kalkulator, kita boleh buat. Macam mana kita nak tahu persamaan itu linear ataupun tidak. Okey, you tengok soalan nombor 35. First, kamu tengok soalan diberi dekat sini yang ini. Dia bagi Y sama dengan 2KX kuasa 2. Okey, jadi kalau awak tengok dekat situ, persamaan dia nak tahu linearnya macam mana, you tengok pada soalan A. Dia kata plot Y over X against X. Y per X melawan X. So your equation given here is Y equals to 2KX squared plus P over KX. Okay. Jadi apa yang perlu kita buat dengan persamaan ini? Apa kita kena buat? Apa? Hello? Bahagi X. Ya, kita bahagi X. Bermakna semua kena bahagi X macamlah yang tadi. Okey, kita bahagi X, kita bahagi X, kita bahagi X. Jadi kita dapat Y over X equals to 2KX plus P per K. Macam tu. Jadi dekat sini awak tahu bahawa awak punya paksi Y adalah Y per X. Sebab dia dah bagi tahu dah kat sini. Okey, jadi saya memang sentiasa minta pelajar senaraikan Y equals to Y over X. Okey, X kamu ialah X sebab itu soalan dah bagi. M apa-apa yang bersama dengan X and your C adalah P per K. Jadi apa yang perlu buat? Benakan jadual. Jadual mesti dibuat. Dan dalam peperiksaan sebab saya rasa kamu punya batch ni pun marking akan online. Okey, jadi bila marking online, okey dalam soalan tu buat dalam kertas graf dan awak punya jadual ni buat juga dekat kertas graf. Kertas graf tu kan dia, saya tengok, saya rasa saya ada simpan kertas graf kat sini jap. Awak buat semua pada kertas graf. Awak buat semua pada kertas graf. Sekejap ya, ada tak kertas graf? Ni. Okey, awak buat semua dalam kertas graf. Okey, ini kertas graf SPM awak. Okey, jadi bila awak buat graf, pastikan hijau ke hijau tu kita dah tahu dah. Dia adalah 2 cm. Jadi graf tadi kan saya kata kena buat jadual kan? Jadual tu awak buatlah kat ujung ni. Jangan buat dekat atas ni jangan buat dekat yang warna putih. Sebab kalau awak buat yang warna putih, scanner dia tak scan atas sekali ni. Sebab atas kali ni nama awak, IC awak, nama tak ada, IC awak, nombor giliran awak. Jadi jangan buat dekat warna putih ni. Nanti bila scan dia nak scan awak punya jawapan, atas ni dia tutup. Cikgu yang menanda kertas tak akan nampak siapa punya kertas yang ditanda. Sebab angka giliran IC semua ditutup. Jadi jangan lukis jadual ini di atas. Faham?
Dan satu lagi, jangan lukis jadual ini di kertas soalan. Kertas soalan tak dihantar. Bukan, maksud saya kertas soalan dihantar tapi dia tak dikepilkan bersama scanner lah. Takkan dia nak scan kertas soalan sekali, kan? Okay, sebab tahun lepas set soalan dipulangkan. Biasanya tak dipulangkan. Kertas 2 biasanya bawa balik. Siapa tak tahulah tahun ni dia bawa balik ke tidak. Saya rasa tahun ni tak boleh bawa balik lagi. Sebab sekiranya COVID ada lagi, mungkin akan ada peperiksaan SPM yang kedua macam sebelum ni, kan? Okay. Jadi awak buatlah kat sini awak punya jadual. Okey, buat di atas. Sebab jadual ini 2 markah. Jadual ini 2 markah. Jadi awak tengok dekat sini. Tadi kita dah tahu. X kita akan jadi X. Y kita akan jadi Y per X. So awak buatlah. X kita X. Y kita adalah Y per X. X kita X. Jadi awak salin saja. Awak salin saja apa X-nya. X-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salin semua. Okey. Kemudian kita punya paksi Y. Dia kata tadi jadi. Awak buat kat sana ya. Susah nanti saya nak ni. So sini X. Sini Y per X. So X-nya 2. Okey. 3. Okey. 4. 5. 6 dan 7. Okey. Tekan kalkulator. Y per X. 8 bahagi 2 dapat 4. Lepas tu Y per X 13.2 bahagi 3. Okey, tekan kalkulator semua. Sekejap ya, saya keluarkan kalkulator. Mana dia? Lambat pula. Okey. Okey, tekan kalkulator dapatkan jawapan sini. Ni 13.2 bahagi 3. Okey, sebab saya tekan kalkulator ni dia lambat sikit. Awak tekan cepat sikit. 13.2 bahagi 3. Faham tak? Bahagi 3. Boleh kan yang ni kan? So you ambil 2 titik perpuluhan saja. So 4.4. Okey, next. Lepas tu 20 bahagi 4 you dapat 5. Okey, and then 27.5 bahagi 5. Sebab dia Y per X. So, you dapat sini 27.5 bahagi 5. So, you dapat situ adalah 5.5. So, sini 5.5. 36.6 bahagi 6. So, you dapat 6. Korang tengah kalkulator tak ni? Hui. Hui. Tekan kalkulator supaya awak biasa. Kalau awak tak tekan kalkulator, awak tak biasa. Cikgu cakap awak tengok je tak boleh. Kan? So dapatlah situ 6.1. 45.5 bagi 7. 45.5 bahagi 7. 6.5. Okey, ni awak dapat. Okey. Lepas tu awak pun buatlah graf. Dia kata apa? Okey, skala 2 cm 1 unit. Okey, jadi awak buat dekat graf awak. 2 cm 1 unit. Buatlah 2 cm 1 unit. 2 cm 1 unit. Dua-dua paksi. Dah buat. Sekarang ni kita nak tekan kalkulator. Okey. Saya bagi tahu untuk kalkulator hitam dulu. Kalkulator hitam. Siapa pegang kalkulator hitam? Sampai dekat SD, tekan nombor 2. Okey, nampak ada LIN nombor 1. Okey. Cikgu macam mana tadi? Okey, awak tekan SD, okey, tekan mode. Sekejap Okey, tekan mode. Sampai ni mode, tekan mode. Jumpa SD, REG kan? REG tu nombor 2, tekan 2. Okey? Okey, boleh. Okey, jadi awak dapat nombor 1, nampak LIN. Okey, nombor 1 LIN maksudnya linear. Okey? Okey, ini saya cerita yang kalkulator 570 dulu. Kalkulator Casio 570 yang warna hitam. Satu lagi kalkulator yang warna putih. Nanti tu saya akan tunjuk kamu.
Dan sebenarnya kalau awak tengok dekat YouTube ada je cara nak tekan kalkulator ni macam mana. Okey. Lepas tu kita akan masuk ni, masukkan nilai satu demi satu. Nilai kita tadi berapa? Sekejap ya. Okey, kita buat dekat sini. Okey. Okey, kita buat dekat sini. You masukkan. Mana dia? 24. Ni 2,4. Lepas tu awak tekan M+. Okey. Sekejap. Alamak. Okey. Okey, you tekan M+. Mana M+? Allah Akbar. Sekejap. Susahlah tekan ni. Okey, sekejap saya bagi tahu awak sebab kalkulator ni bila saya tekan dia sensitif sikit. Sekejap saya ambil kalkulator saya. Okey, kalkulator hitam saya ulang. Kalau tak pun nanti saya hantar video, tak apa. Saya hantar video untuk dua-dua kalkulator. Hitam dan putih ni. Okey, you tekan mode sampai jumpa SD REG. SD tu nombor 2. Lin nombor 1 awak tekan. Lepas tu awak akan masukkan setiap nilai. Masukkan setiap nilai. Nilai kita iaitu 2, 4, 3 dengan 4.4. X-nya apa lagi? Kita akan gunakan. So di situ you tekan, masukkan nilai. Tadi dah sampai LIN, you buat 2,4. Okey. Lepas tu tekan M+. Tak nampak Kejap saya cuba balik tekan kat sini. Okey, saya buat balik. Tekan mode sampai jumpa ni REG nombor 2. Dan nombor 1 LIN. Lepas tu kita masukkan satu demi satu. Dia 2,4. 2,4. Awak tekan M+. M+ dia keluar N1. Maksudnya kita dah masukkan 1. Okey. Lepas tu awak tekan pula 4.4. Tekan M+. Nampak? Dia dapat data yang kedua. Lepas tu tekan 4, tekan koma, tekan 5. Yang ini. Tekan M+. Buat 5,5,5. Okey, M+. Okey. Lepas tu buat kakak nah. Lepas tu buat pula 6, 6.1. 6,6,1. M+. Okey. Lepas tu yang terakhir ialah 7,6,5 M+. Okey. Dah dapat situ. Apa yang awak buat di situ, you dah dapat settle, you tekan. Sekejap saya lupa sekejap. Alamak. Sekejap sekejap, saya terlupa step ni sebab saya punya kalkulator yang putih tu. Sekejap ya. Siapa ingat? Sekejap. M+ dah cukup ada 6. Awak ada 6 data. Then awak tekankan. Sekejap saya terangkan kalkulator saya. Okey, you tekan shift 2 tak silap saya sekejap Tekan shift, tekan 2. Yes. Tekan shift, tekan 2. Tekan anak panah ke kanan sampai jumpa ABR. A is your y-intercept. So tekan 1. Jadi tekan 1, tekan sama dengan awak akan dapat A awak adalah 2.9. Maksudnya graf kamu ni nanti dia punya paksi Y dekat y-intercept dia akan dapat pada 2.9.
Lepas tu you tekan shift, tekan nombor 2 balik. Bawa anak panah ke kanan balik. Awak tekan B pula. B tu nombor 2. B tu is your gradient. Okay, you tekan sama dengan gradient kamu dapat 0.52. Ini bererti, okay, awak dah dapat panduan dah. Oh, graf awak nanti dekat part CY nya awak dah tahu apa dia. Dan gradientnya awak dah dapat. Iaitu gradient dia tadi mesti walaupun tak sebiji nilai, tapi awak tengok you punya gradient mesti menghampiri 0.52. Faham tak? Faham tak? Jadi baru awak jawab soalan. Jadi kemahiran kalkulator ni juga sangat penting untuk guide kamu bahawa you punya y-intercept and you punya gradient tu betul ke tidak. Okey, saya ulang balik cara tekan kalkulator. Okey, yang kalkulator putih nanti saya saya record. Yang ni pun nanti saya record lah bagi kat awak senang nak tengok. Okey, first step. Okey, you tekan mode sampai jumpa REG. REG is number 2. Tekan line number 1. Masukkan nilai semua sekali. Iaitu masukkan 2,4. Buatlah 2,4. 2,4. Lepas tu tekan M+. Buat sampai habis. 3. Okey, kemudian koma 4,4. 4,4. Dan seterusnya awak buat sampai habis. Okey, lagi apa? 4. Okey, koma 5. Okey. Mana ni tadi ni? Silap ni. Okey, sini. 3, 4,4. You tekan M+ dulu. Sebab kalkulator saya ni dia tak sensitif sangat. Saya dah tekan kadang-kadang tak berapa ni. So, masukkan pula 4. 4,5. Okey, you tekan M+. Buatlah sampai habis. Buat sampai habis, you tekan shift. You tekan nombor 2. Okey, then ambil bulat sebelah kanan. Sebelah kanan, you jumpa A dengan B. A ni awak punya y-intercept, B is your gradient. Ingat tu je. Faham? Boleh tak? Boleh. Okey, jadi ini sebagai panduan. Awak kena tahulah supaya nanti awak tahu awak punya graf tu betul ataupun tidak persamaan dia. Nilai-nilai dia. Jadi kat sini awak tengok dia 10 markah. Cuma saya nak terang dekat sini. Ni nampak ni. Awak nampak tak? Dia kata cari P, cari nilai K. Kita tahulah P dekat mana. P dengan K. K pasal gradient. So, you cari gradient dulu. Tadi gradient dia, kita punya gradient 0.5 kan? Tapi ingat ya, awak tak boleh ambil sebiji pada kalkulator. Kalkulator tadi dapat 0.52. You tak boleh ambil M equals to 0.52 depend you punya jadual. Kalkulator. Tidak boleh. Sebab pemeriksa akan cek daripada you punya graf. Tadi yang saya kata, kalkulator 0.52 tu hanya panduan kamu. Jadi kalau awak tekan kalkulator, dapat kecerunan 0.8 ke, awak tahu awak punya kecerunan tu salah. Tapi kalau dapat 0.546 contohnya, okey, hampir dengan yang kalkulator kira. Tapi awak tak boleh ambil gradient yang pada kalkulator. Okey, gradient tu awak nak ambil mana? Okey, graf awak tadi awak dah lukis. Awak ambil 2 titik yang betul-betul dekat graf. Ambil 2 titik betul-betul dekat graf. Okey, ada cikgu dia ajar suruh buat garis putus-putus ni sini ni. Tak payah pun tak apa. Okey, titik ini kalau saya nasihatkan kamu ambil titik yang ada pada jadual. Okey, daripada 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni mungkin ada 2 titik yang tak kena. So kita ambil titik yang kena betul-betul dekat garisan ni, kita ambil balik. Contoh titik yang kena adalah 3, 4,4 dengan titik 7, 6,5. Ini contoh. Jadi awak ambil gradient 2K. 2K is your gradient. Gradientnya apa? 6,5 tolak 4,4 per 7 tolak 3. So awak kira awak dapat gradient. Dah dapat gradient, carilah nilai K sebab soalan tanya nilai K.
Selepas dapat K, you masukkan sini untuk you punya C. So, kita tengok C is your y-intercept. Baca dulu kat sini. Mesti tengok pada jadual. Pada graf. Walaupun tadi kalkulator kita dah kira. Kalkulator tu hanya untuk kamu cek jawapan kamu mesti sangat menghampiri dengan kalkulator. Kalkulator tadi C kita dapat 2.9. Tapi kamu tak boleh ambil pada kalkulator. You tengok pada graf kamu. Kalau graf kamu 2.8, 2.8 lah. Kalau graf kamu 3, 3 lah. Tengok pada graf. Tapi dia sangat hampir dengan 2.9. Jadi C kita contoh kita dapat tadi 92 kan. Contoh awak boleh baca sampai ke 2.95. Sama dengan P per K. K-nya kira dari sini, masukkan nilai. Faham? Boleh itu macam biasa. Then ini. Ini. Dia kata cari Y apabila X-nya adalah 1.2. X dia 1.2. Untuk soalan ini selamat. Sebab apa? Sebab X dia memang X, kat sini 1 per Y. Soalan kata cari Y apabila X 1.2. So, awak tengok dekat sini 1.2, baca. Tengok nilai kat sini berapa. Kalaulah kat sini you dapat 8.5 contohnya. So, you ingat itu bukan Y tapi dia adalah 1 per Y. 8.5. Pelajar akan silap dekat sini. Ramai bagi 8.5. So, sepatutnya Y-nya berapa? Sepatutnya Y-nya berapa? Berapa? Halo? Tak ada orang. 1 per 8.5. Yes, betul. Faham? Jadi awak kena tengok dekat sini apa. Itulah dimasukkan. Kalau soalan contoh. Graf ni dia X per Y. Contoh dia X per Y. Bermakna ini X per Y. Jadi X-nya apa? So kat sini 1.2 per Y. So soalan nak Y. Y akan jadi 1.2 darab 8.5. Faham? Faham. Okey. So sebab dekat situ yang biasanya perangkap pelajar. Nilai yang dia orang tak dapat dekat yang situlah. Dan yang lain tu okey, tak ada masalah. Okey, jadi awak tengok ni banyak ni. Ada ni. Jadi awak tengok kan, nampak tak? Dia kata berdasarkan jadual. Jadi jadual ni wajib kamu buat. Mesti buat. Jadual ni markah dia biasanya 1 ke 2 markah. Dan pemeriksa akan semak satu demi satu. Okey, ingat jadual, sebelum saya terlupa, jadual you round off 2 decimal places sahaja. Okey, kecuali dia punya skala tu 2 cm pada 0.01. Dia bagi skala yang kecil. So, boleh ambil 3 titik perpuluhan. Kalau tidak, you ambil 2 titik perpuluhan saja. Okey, dan jangan tinggalkan dia dalam pecahan. Sebab ada 1 tahun saja masa tu pecahan diterima. Kenapa? Sebab daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 4 memberi jawapan pecahan. So, kalau kamu dapat 1 per 2, tukarkan 0.5. You dapat 1 per 3, 0.33. Jangan biarkan dia 1 per 3. Mesti perpuluhan, 2 titik perpuluhan cukup. Hanya untuk jadual. Kalau soalan lain, biasanya saya kata 4 decimal places. Tapi untuk jadual, only 2 sahaja. Faham? So, itu kena clear betul-betul. Sebab pemeriksa akan semak tau. Dan you round off betul atau tidak. Okey, kenapa? Let's say lah kat sini 2 markah. Dia punya markah N1 and N1. Kalaulah satu tu tiba-tiba tersilap. Yang lain ni kira betul ni. Betul. Tengok pemeriksa tengok salah. You tak dapat markah. Kosong. Penat je kira yang 5 dah betul, yang 1 tersilap. Dia 1 ke 2 ke 3 ke salah, memang tetap kosong. Dia tak ada, salah 1 je salah, yang lain betul, kita bagi markah perpuluhan. Tak ada. Faham? Boleh? Okey, next. Okey, apa lagi saya nak sentuh untuk tajuk ni?
Okey, dan saya nasihatkan untuk tajuk ini awak pastikan ada kertas pembaris yang panjang 30 cm. Tolong jangan pakai pembaris yang kecil tu yang 12 jangan pakai yang dia ada 12. Saya tak nak awak guna yang ada berapa inci Ada satu tu dia 12 8 dia alamak saya punya pembaris panjang. Yang penting guna pembaris panjang lah. Belilah pembaris panjang tu. Jangan guna pembaris yang pendek. Kenapa saya tak benarkan kamu guna pembaris pendek? Biasanya bila kamu garis baru sampai sini awak nak gerak tu kadang-kadang dia akan terlari. So kalau guna pembaris panjang awak letak je zoom tarik terus. Boleh? Okey tak? Saya nak awak cuba jawab lah. Okey, kita buat soalan. Nanti awak buat Soalan ni nombor 38. Tolong catat nombor 38. Then nanti share dekat saya. Nombor 40 yang kita cari satu log. 38, 40. Kita cari satu log. 38, 40. Ada lagi tak? Ada lagi atas ni. Kita cari log 38, 40. Okey. 38, 40, 43. Tolong buat 38, 40 dan 43. Buat elok-elok kat kertas graf. Jadi saya nak setiap orang hantar 3-3 kertas graf ni dekat saya. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, buat tau. Buat, saya nak semak. Saya nak tengok awak boleh buat ke tidak. Okay. So, saya stop kat sini. Kita jumpa next class. Hari Selasa malam. Hari Selasa malam. Topik saya dah sediakan. So, nanti awak tengoklah kat situ. Okay ya. Okay, saya stop kat sini. Ada soalan apa-apa boleh je WhatsApp saya tanya, insyaAllah saya free, saya terus jawab. Kalau saya tak free, biasanya lambat sikit tapi saya akan jawab. Kalau saya tak jawab, awak tanya balik, cikgu. Macam tu, takut saya tak terperasan, saya lupa. Boleh Okay? Okay, so jumpa next class. Bye. Assalamualaikum.